Pak Man dan Azhar terus pandang Abang Gani dengan wajah yang pelik dan tanda tanya. Abang Gani masih terdiam lagi. Kenapa? Nampak hantu ke? Tanya Pak Man. Azhar merenung macam dapat agak apa yang Abang Gani alami tadi. Tiba-tiba Azhar buat isyarat senyap. Dengan perlahan dia mendapati dinding. Dia mengitai ikut celah dinding papan yang sedikit merekah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan kisah daripada Abang Abdul Ghani yang menceritakan pengalaman seram beliau ketika menyewa rumah di Perak dulu. Sebelum tu, bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni terjadi sekitar 20 tahun lalu, masa Abang Gani dengan dua orang kawan dia sewa rumah di sebuah kampung dalam daerah Taiping, Perak. Masa tu mereka kerja sebagai buruh kontrak, membina dan mengubah suai bangunan-bangunan, potong rumput sekitar Taman Tasik Taiping dan membekalkan batang-batang pisang untuk gajah-gajah dekat Zoo Taiping tu. Majikan dia sewa sebuah rumah kampung terletak lebih kurang 20 km daripada Bandar Taiping untuk mereka tinggal dekat situ. Rumah tu terletak dekat satu selekoh dan berhampiran sungai, tapi agak terpencil dari rumah-rumah lain dekat kampung tu lah. Sebuah rumah kayu lama, separuh usang, tapi masih selesa untuk tinggal. Rumah tu cuma ada sebuah bilik tapi agak besar. Bahagian dapurnya lebih rendah dan ada tangga untuk ke dapur tu. Majikan Abang Gani ni ambil upah jiran berdekatan untuk sediakan makanan kepada mereka. Rumah tukang masak tu lebih kurang 50 meter daripada rumah mereka lah. Setiap hari, jiran tukang masak tu yang mereka panggil Mak Teh dengan anak berumur sekitar 12 tahun yang mereka panggil Ina akan hantar makanan kepada mereka. Sarapan pagi, makanan tengah hari dan malam. Ina agak cantik orangnya, berkulit hitam manis dan bertubuh sederhana. Seorang anak yang periang dan hobinya menyanyi je. Dia paling suka nyanyi lagu lama Indonesia, Si Jali Jali. Agak unik sebab kebanyakan gadis-gadis sebaya dia lebih suka irama pop atau balada. Tapi Ina suka rentak keroncong. Boleh tahan juga suara dia, macam suara penyanyi Indonesia berbangsa Cina, Sakura Teng. Abang Gani suka dengar bila dia menyanyi sambil hidang makanan atas meja kayu dekat dapur rumah sewa mereka tu. Dan biasanya Mak Teh cuma tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Melalak saja budak ni, kata Mak Teh. Ina yang tengah cedok nasi tersengih bila perasan Abang Gani tengah duduk dekat muka pintu antara ruang dapur dengan tamu tu. Sambil cedok nasi tu, dia nyanyilah. Ini dia si Jali Jali, lagunya enak merdu sekali. Jali-jali tengkorak hang, cepatlah seduk nasi tu. Tu Pakcik Gani hang dah lapar tu. Sedap tak suara Ina Pakcik? Terbaiklah, boleh masuk bintang radio. Tapi kalau Pakcik dengar suara orang menyanyi tengah malam, jaga-jaga, itu bukan Ina tau. Ish, Mak Teh tiba-tiba kuis bahu Ina dengan sikunya sambil jeling Abang Gani dengan wajah yang agak cemas. Abang Gani agak tersentak lah. Apa yang Ina maksudkan sebenarnya? Ina kelihatan bersalah, mungkin sebab terlepas cakap. Mak Teh menjeling Abang Gani sambil cepat-cepat hidang makanan.
Bila dah selesai hidang, cepat-cepat dia ajak Ina balik. "Kami balik dulu ya," kata dia. "Paip pinggan-pinggan tu letak je dalam sinki, esok Ina cuci. Kalau tak sedap jangan komplain tau." Abang Gani tersenyum sambil pandang dua beranak tu berjalan pulang dalam kegelapan malam, melewati rumpun-rumpun pandan dan pokok-pokok pisang dekat bilik air tepi lorong menuju ke rumah mereka. Ini dia si jali-jali. Kedengaran gemesit suara Ina yang semakin jauh. Lagunya merdu. Tiba-tiba kedengaran satu suara lain sambung baris kedua lirik lagu tu. Kepala Abang Gani terasa kembang dan bulu tengkuk dia terus meremang. Ternyata itu bukan suara Ina, sebab suara tu datang dari arah rumpun pisang dekat tepi bilik air rumah sewa mereka. Kebiasaannya rumah kampung masa tu bilik mandinya dekat luar. Abang Gani capai lampu suluh dekat tepi bendu pintu dan suluh ke arah pokok-pokok pisang tu. Tak nampak apa-apa. Lagipun cahaya lampu tu agak samar dan suram je. Mungkin bateri nak habis kot. Bila Abang Gani padamkan lampu dan turun tangga untuk ke dapur, tiba-tiba kedengaran suara ketawa dari arah tadi. Daun-daun pisang bergoyang-goyang macam ada pusaran angin dekat situ. Cuma dekat situ je. Kawasan lain tak ada apa-apa. Tiba-tiba lutut Abang Gani terasa lemah dan terduduk atas anak tangga. Degupan jantung terasa kencang. Dia ternampak ada satu gumpalan cahaya dekat pokok anak pisang emas. Dalam kilauan cahaya tu kelihatan sesosok tubuh manusia, seakan-akan seorang gadis sunti berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang mengurai tengah dukung sesuatu, macam bayi atau mungkin anak patung. Wajahnya kurang jelas, cuma nampak cahaya putih dan pucat. Namun matanya jelas kelihatan berwarna kemerahan dengan anak matanya putih. Abang Gani terpaku tak mampu bergerak. Tiba-tiba kedengaran bunyi motosikal menuju ke rumah dan bayangan budak perempuan tu pun gaib. Abang Gani tarik nafas panjang dan tubuh dia mula boleh bergerak. Bunyi motosikal semakin dekat dan akhirnya berhenti dekat bawah rumah. Pak Mat dan Azhar, kawan sekerja Abang Gani, dah balik dari pekan, beli beberapa barang keperluan. Lega Abang Gani. Kelihatan daun pintu ditolak dan "Aku dah pesan beberapa kali, jangan tinggalkan cawan merata." Muka Pak Mat mencuka dan ibu jari kaki ni kemerahan apabila tersepak cawan kaca dekat pintu. Abang Gani terlupa dan biarkan cawan dekat situ lepas minum kopi tadi. Lepas letakkan barang-barang yang dibeli tepi dinding dan salin pakaian, mereka pun turun ke dapur untuk makan malam. Tapi Azhar nak mandi dulu. Dengan berkain plekat dan tuala sandang dekat bahu ni, Azhar pun keluar ke bilik mandi dekat rumah pisang tu yang jaraknya cuma beberapa meter dari dapur. Sementara tu Abang Gani jerang air nak baca kopi. Pak Mat lambat sikit turun tangga nak ke dapur sebab dia rabun dan cuma dapat kenal wajah seseorang tu dari jarak beberapa meter je. Kalau jauh dia cuma nampak bayangan kabur, tak dapat cam rupa. Tapi pendengarannya amat tajam. Dekat tempat kerja pun dia diberikan kerja yang senang dan tak berbahaya, hanya pungut dan membuang sampah je. Lagipun majikan mereka ni adik angkat Pak Mat ni. Pak Mat ni lebih tua dari Abang Gani dan Azhar. Masa tu umur mereka berdua 30-an dan Pak Mat pula sekitar 60-an. Pak Mat selalu datang kampung tu dan tinggal beberapa minggu. Sebelum Abang Gani dan Azhar kerja dekat situ pun, Pak Mat memang dah biasa dengan kampung tu. Dialah yang bawa Abang Gani dan Azhar kerja dekat situ. Disebabkan sikap yang ramah, pandai bercerita dan pandai mengurut, menjadikan Pak Mat ni disenangi ramai lah. "Mak Teh masak apa malam ni?" tanya Pak Mat. "Ada masak lemak labu sambal tumis petai dengan ikan kembung goreng." Pak Mat tertengih lah. Memang itu makanan kegemaran dia. Nampaknya kemarahan Pak Mat akibat tersepak cawan tadi dah hilang. Mereka pun terus makan. Masakan kampung air tangan Mak Teh memang menyelerakan. Dari bilik mandi kedengaran bunyi air. Azhar tengah mandi. Masa tengah asyik makan tu, kedengaran tapak kaki menghala ke rumah. Azhar dah selesai mandi ni. Cepat pula dia mandi malam tu. Masa berjalan ke pintu dapur, Azhar berhenti dan berpaling semula ke arah bilik air. Kemudian sambung langkah semula. Dalam cahaya lampu yang terpasang dekat bahagian luar pintu tu, Abang Gani nampak wajah Azhar nampak cemas. Dan masa dia tanggalkan selipar dekat muka pintu tu, dia berpaling lagi ke arah bilik air tu. Kemudian tergesa-gesa masuk ikut pintu dapur.
melewati Abang Gani dan Pak Mat yang tengah makan dan terus naik ke ibu rumah atas. Abang Gani cuma menjeling dengan tanda tanya. Apa Azhar ni? Tak lama kemudian Azhar pun turun ke dapur dan duduk sebelah Pak Mat. Budak perempuan anak siapa agaknya malam-malam cari anak patung, kata Azhar sambil tarik pinggan nasi. Matanya pandang keluar pintu ke arah rumpun pisang dekat bilik air tu. Abang Gani nak tersedak dibuatnya. Jantung terasa kencang dan tiba-tiba bulu roma dia meremang. Abang Gani bersuara. Nampak kah? Nampaklah. Kalau tak mana aku tahu. Mana hang tahu dia cari anak patung? Aku tanyalah. Dia kata cari si Jali. Jawapan Azhar tu buat kepala Abang Gani terasa kembang. Bulu tengkuk mula meremang. Si Jali, macam lagu Ina selalu nyanyi tu. Maknanya anak patung tu anak patung lelaki. Tapi Pak Mat kelihatan selamba je, siap tersenyum lagi. Budak perempuan pakai gaun putih, ada gambar bunga dekat dada. Tanya Pak Mat. Azhar tengah makan tu terus berhenti. Dia pandang Pak Mat dan dahi berkerut. Macam mana mu tahu? Tanya Azhar. Aku dah pernah nampak beberapa kali. Abang Gani dan Azhar pun bersaling pandangan. Tiba-tiba kedengaran macam suara ketawa kecil dari arah rumpun pisang. Lepas makan tu Pak Mat dengan Azhar naik ke atas. Azhar bawa jug plastik berisi air kopi panas dan 3 cawan plastik. Sementara Abang Gani pula masih dekat dapur kemas meja makan dan letak pinggan-pinggan dekat dalam sinki. Biarlah nanti Mak Teh atau Ina yang cuci. Abang Gani tak berani lama-lama dekat dapur tu, senang sejuk rasanya. Kemudian dia rapatkan daun tingkap dan kunci. Seboleh-boleh dia tak nak pandang ke arah bilik mandi tu. Tapi masa dia nak rapatkan daun pintu pula, terdengar gemesik suara halus dari arah rumpun pisang tu. Dia si Jali. Walaupun hati dia tak nak pandang, tapi mata dia nak tengok juga dekat situ. Dia ternampak ada segumpal cahaya dekat pokok anak pisang emas. Dan cahaya tu membentuk sesosok tubuh budak perempuan tadi, berpakaian gaun putih dan ada gambar bunga dekat bahagian dada, dengan wajah putih pucat sambil memangku sesuatu seakan bayi atau mungkin juga anak patung. Abang Gani bagaikan terpaku dekat muka pintu sambil tangan pegang kedua daun pintu tu. Mulanya dia kelihatan menunduk. Tiba-tiba dia angkat muka dan pandang Abang Gani. Abang Gani terus menggigil, berpeluh muka dia. Bulu roma meremang. Dia cuba panggil Pak Mat dengan Azhar, tapi suara dia macam tersekat. Matanya kemerahan dan seakan digenangi air, macam tengah menangis. Abang Gani masih tak dapat bergerak, cuma terus memandang je. Tiba-tiba dia menyeringai dan sebelah tangannya melambai pada Abang Gani, sementara sebelah tangan lagi menatang anak patung tu. Ya Rabbi, giginya tajam dan ada taring yang menjulur keluar melampasi bibir bawah dia. Abang Gani cuba baca ayat kursi dalam hati. Dia masih dekat situ menyeringai dan terus melambai. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali. Terdengar suara dia macam bercampur dengan desiran angin malam tu. Abang Gani cuba laungkan azan, tapi masih tersekat lagi suara dia. Dia tak pasti Pak Mat dengan Azhar dengar juga suara budak tu atau tak. Mungkin tak dengar sebab mereka tak bereaksi apa-apa. Abang Gani cuba laungkan azan sekali lagi dengan sekuat hati dan akhirnya Allahu Akbar. Terkeluar juga suara dia. Cepat-cepat Pak Mat dan Azhar datang dalam keadaan terpinga-pinga. Kenapa kamu ni? Sawan ke apa? Dok bang tak tentu hala. Isyak lepas lama dah. Abang Gani tersentak. Segera dia tutup dalam pintu dan terus naik ke atas, rompuh bahu Pak Mat dan Azhar yang tercegat dekat pintu. Awak jauh? Tanya Azhar. Abang Gani tak menjawab. Dia terus tersandar dekat dinding dengan dada yang masih berombak kencang. Azhar ni sebenarnya anak kakak sulung Abang Gani. Bila berbual dengan Azhar, mereka guna logat Kedah, tapi bila bercakap dengan Pak Mat guna bahasa Hulu Perak atau macam logat Baling dan Kuala Nerang. Pak Mat dan Azhar terus pandang Abang Gani dengan wajah yang pelik dan tanda tanya. Abang Gani masih terdiam lagi. Kenapa? Nampak hantu ke? Tanya Pak Mat. Azhar merenung macam dapat agak apa yang Abang Gani alami tadi. Tiba-tiba Azhar buat isyarat senyap. Dengan perlahan dia mendapati dinding. Dia mengintai ikut celah dinding papan yang sedikit merekah tu. Kamu duk intai apa? Tanya Pak Mat.
Azhar tak menjawab. Lama juga dia hintai ikut celah dinding tu. Kemudian dia duduk sambil gulung daun rokok dan berkata, ada perempuan tua berselubung kain batik berjalan keliling rumah. Tuan rumah kot. Tapi kan tuan rumah laki bini dah meninggal. Kak Pah anak dia je yang jaga rumah ni. Tuannya yang lagi satu. Sebab tu aku tak mau tidur dalam bilik tu. Bukan sebab panas. Abang Gani dan Azhar pandang tepat wajah Pak Mat. Hati mula berdebar. Maksudmu? Tanya Azhar. Hantu raya belaan dia, jawab Pak Mat. Bulu roma Abang Gani mula meremang. Tapi Azhar kelihatan selamba je. Memang si Azhar ni agak berani orangnya. Selalu aku nampak dia masuk bilik jengukmu masih tidur, kata Pak Mat sambil tersengih pandang Abang Gani. Berderau darah Abang Gani dia buatnya. Patutlah Pak Mat tak pernah tidur dalam bilik tu. Hairan jugalah Abang Gani mulanya. Bilik agak besar dan bersih. Bilik pun kosong, cuma ada sebuah almari lama. Dekat dalamnya terdapat lipatan kain baju lama yang agak berabuk. Pada bahagian rak paling bawah ada sebuah beg peti kecil warna hijau tua. Entah apa isinya Abang Gani pun tak tahu. Kebiasaannya almari tua ni dah jadi sarangan tikus. Sejak malam tu Abang Gani tak berani tidur dalam bilik tu lagi. Dia tidur dekat ruang tamu dengan Azhar dan Pak Mat. Malam tu Abang Gani tidur dekat luar, tapi dekat dengan bilik tu. Bilik tu pula terbuka pintu dia. Abang Gani terjaga bila terdengar bunyi dari almari bilik tu. Tapi dia abaikan je. Mungkin tikus kot. Tiba-tiba terdengar suara halus seakan berbisik dari arah rak bawah almari tu. Abang Gani selak kain selimut, tengok dalam bilik. Tak nampak apa-apa. Lagipun bilik tu gelap. Bila dia nak tidur balik, terdengar lagi suara halus gemesik tu, sayu dan mendayu. Ini dia si jali-jali. Ya Allah. Abang Gani terus melompat dekat Pak Mat. Pak Mat terkejut dan terjaga. Azhar memang jenis tidur mati. Apa pula ni? Macam-macam lah mu ni. Bunyi. Bunyi apa? Dalam bilik. Tidurlah. Pukul berapa dah ni? Esok nak kerja. Pak Mat membebel sambil picit urat tidur dekat bahagian leher. Tak lama lepas tu, Abang Gani terlelap sampai ke pagi. Esoknya mereka bersiap macam biasa nak pergi kerja. Pak Mat dekat atas, Azhar dah ke bilik air. Abang Gani duduk termenung dekat meja kayu tunggu giliran untuk mandi. Kebetulan Ina pun datang bawa besen tutup daun pisang dengan satu jap kopi panas. Sambil letak jak dengan besen berisi kuih tahu goreng atas meja tu, Ina suruh Abang Gani ajar dia main gitar lagu Jali-Jali. Tersentak jugalah Abang Gani bila dia sebut tajuk lagu tu. Ina tahu Abang Gani pandai main gitar sebab dia nampak Abang Gani main masa kenduri dekat rumah Pak Long Man tempoh hari. Kebetulan pula si Ina ni ada gitar. Abang Din dia punya gitar. Abang Gani setujulah nak ajar kalau dia balik awal. Setelah bersiap, mereka pun tunggulah majikan mereka, Abang Mael, dekat laman rumah. Tak lama kemudian Abang Mael pun sampai dengan lori kecil dia. Sebelum tu dia hantar pekerja-pekerja bahagian mesin rumput dulu. Lepas tu barulah ambil mereka. Mereka bertiga ni ditugaskan cari batang-batang pisang untuk makanan gajah-gajah dekat Zoo Taiping tu. Tengah hari tu mereka tak balik. Abang Mael ambil makanan dari rumah Mak Teh, hantar pada mereka. Balik kerja petang tu, lepas mandi, solat, rehat kejap, Azhar dengan Pak Mat keluar pergi kedai dekat Simpang Batu Sembilan. Lepas mereka berdua keluar tu, Abang Gani duduk dekat meja dapur tu. Fikiran dia tak tenteram sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi dekat rumah sewa tu. Tapi dia terpaksa jugalah tinggal situ. Masa dia tengah mengelamun tu, Ina datang bawa gitar. Pakcik, ni gitarnya. Pagi tadi dah janji kan? Dia suruh Abang Gani main lagu Si Jali-Jali. Tersentak Abang Gani kejap. Ingatkan Ina nak nyanyi lagu Sharifah Aini ke Uji Rashid ke. Abang Gani mula main intro lagu Si Jali-Jali dan Ina pun mula menyanyi. Suaranya bergemesik dengan pitching dan tempo yang sempurna. Terpegun Abang Gani dibuatnya. Ina begitu asyik menyanyi sambil menari, melenggang-lengguk macam penari Jawa. Tapi Abang Gani mula rasa pelik bila tiba-tiba wajah Ina kelihatan sedih dan sebab. Air mata dia berenang. Namun dia tetap menyanyi. Abang Gani semakin pelik bila suara dia tersangkut-sangkut sedih. Tiba-tiba, "Lina!
Ina menjerit, menangis. Dia tekuk muka dan terus berlari balik rumah. Abang Gani terus terpinga-pinga dan terasa amat terkejut. Malam tu, Pak Mat dengan Azhar masih belum balik lagi. Cuma Mak Teh seorang je yang hantar makanan. Ina tak ikut macam selalu. "Mana Ina, Mak Teh?" tanya Abang Gani. Mak Teh tak menjawab. Wajahnya nampak muram dan sayu. Lepas tu, Abang Gani tanya lagi, "Kenapa Ina tak ikut malam ni?" Dia berkurung dalam bilik, menangis terisak-isak. "Kenapa pula? Tadi dia ada datang, minta saya main gitar dan dia nyanyi. Mulanya dia nampak seronok je. Tapi tiba-tiba dia menangis, jerit nama Linda, terus lari balik." "Siapa Linda tu, Mak Teh?" Mak Teh terdiam kejap. Dia pandang sekeliling dengan wajah yang sayu. Sambil hidang makanan atas meja tu, Mak Teh pun terus bercerita. Menurut Mak Teh tu, Linda tu kawan karib Ilna. Membesar dan bersekolah sama-sama, main sama-sama, selalu main pondok sama-sama. Linda ni pula ada satu anak patung plastik. Nama anak patung tu Jali. Ada satu petang tu, masa Linda main sorang-sorang dekat perigi bilik air tu, sebenarnya memang ada perigi lama dekat dalam bilik air tu, tapi dah tak gunalah lepas ada air paip. Anak patung tu terjatuh dalam perigi. Mungkin masa cuba nak ambil anak patung tu, si Linda ni terjatuh dan mati lemas. Rumah Linda lah dengan keluarga dia. Kak Pah, anak Pak Long Man tu, tuan rumah ni, ibu si Linda. Lepas kejadian tu, Kak Pah dan suaminya pindah dan buat rumah lain. Astagfirullahalazim. Abang Gani hanya mampu beristighfar dalam hati je. Patutlah macam tu rupanya. Lepas Mak Teh balik tu, Abang Gani termenung dekat meja. Misteri tu mula terungkai. Abang Gani seakan-akan bingung, rasa sebab, sayu, seram pun ada. Menurut Mak Teh, lepas kejadian tu Ina jadi macam separuh gila, trauma. Lama juga nak ambil masa untuk pulihkan semangat dia. Tapi sampai sekarang dia masih lagi menyanyikan lagu yang dia selalu nyanyi dengan Linda dulu, Si Jali-Jali, yang sama dengan nama anak patung Linda. Lepas dengar cerita Mak Teh tu, Abang Gani lebih banyak luangkan masa lapang dia dengan Ina. Niat dia untuk pulihkan semangat dan menceriakan Ina. Setelah beberapa hari, di satu petang, masa tu Pak Mat dengan Azhar tak ada keluar. Tiba-tiba hati Abang Azhar tertarik pada beg hijau dekat dalam lemari tu. Macam ada sesuatu yang membisik supaya dia buka beg peti tu. Perlahan Abang Gani menghampiri beg tu dengan perasaan seram. Dia buka. Kelihatan sesuatu yang dibalut dengan kain putih lusuh. Bila Abang Gani buka balutan kain tu, bagaikan nak luruh jantung dia. Sebuah anak patung lelaki yang dah pudar warnanya, penuh dengan debu kering. Mata Abang Gani tertumpu ke arah bahagian dada anak patung tu, seakan-akan ada coretan yang ditutupi debu kekuningan. Lantas Abang Gani gosok dengan hujung jari. Dia renung pada satu tulisan dekat situ, Jali-Jali. Maka terungkailah misteri Jali-Jali ni. Macam mana dengan cerita kali ni? Tuliskan komen di bawah. Kalau anda ada cerita yang nak dikongsikan, boleh emailkan kepada saya dekat bawah ni. Email dekat bawah ni. Pada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.